Alhamdulillah. Apabila kita mengkaji tentang asal-usul Melayu, kita tak boleh percaya kajian yang dilakukan oleh orientalis. Orientalis akan berbohong tentang asal-usul bangsa ini. Oleh sebab itu kita harus kembali kepada penulis sejarah ulama kita. Antaranya ialah ulama yang menulis tentang sejarah Melayu ialah Ibn Athir dalam kitabnya Al-Kamil fi Tarikh. Kitab ini sungguh besar, tuan-tuan. Dia menceritakan bangsa-bangsa di dunia. Dia bukan ingin menceritakan bangsa Melayu. Dia ingin menceritakan bangsa-bangsa yang wujud daripada Adam AS. Dan dia menceritakan tentang bangsa Melayu, Al-Jawiyun. Dan bahasa Al-Jawiyun ini datang daripada surihan yang sama. Bagaimanakah datangnya, munculnya bang ini, kita akan lihat catatan Al-Kamil fi Tarikh yang dinyatakan Ibn Athir. Tapi sayang, pemuda-pemuda kita tidak fasih dalam bahasa Arab klasik, termasuk pelajar sekolah agama sendiri. Begitu juga kita dapati bahawa sebahagian daripada bangsa Melayu ini ditulis oleh Imam Abu Ja'far Tabari dengan sangat detail. Dia menceritakan bagaimanakah datangnya bangsa Timur. Bangsa Timur ini datangnya daripada Nabi yang mulia, Nabi Ibrahim AS. Ini dinyatakan oleh Tarikh At-Tabari. Tarikh At-Tabari juga menceritakan daripada Adam AS sampailah kepada zaman kurunnya, menceritakan sejarah umat manusia. Dan dalam peristiwa ini bangsa Al-Jawiyun juga turut disentuh. Begitu juga kita lihat dalam Al-Bidayah wan Nihayah yang tulis oleh Ibn Kathir, juga turut menyentuh tentang sejarah bangsa-bangsa, termasuk juga perjuangan bagi Rasulullah sampai kepada sahabat dan sebagainya. Dan yang cukup menarik untuk kita kaji tentang bangsa Melayu ialah daripada tafsir Al-Qurtubi. Qurtubi menulis Lijami' Ahkam Al-Quran, kitab tafsir yang besar. Dalam tafsir ini, di celah-celah tafsirnya, dia banyak menceritakan tentang bangsa Melayu. Sama ada kita sedar atau tidak, yang disebut sebagai bangsa Hindi, Al-Hind, sebab bangsa Melayu dengan bangsa Hindi ini ada hubungan yang sangat rapat. Begitu juga kita lihat dengan bangsa Al-Jawiyun, dengan anak konturah yang disebut oleh Qurtubi, memberikan kita sebahagian daripada maklumat yang berbeza. Mengikut ketiga penulis ulama yang besar ini, mereka mengatakan secara mutawatir, secara konsensus, bahawa bangsa Melayu daripada Nabi Ibrahim AS. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka warina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shadaqallahu azim. Wahai Tuhan kami, jadilah kami dua orang muslimin yang taat pada kamu, yakni Nabi Ibrahim berdoa bersama anandanya Nabi Ismail AS. Wa min dzurriyyatina, daripada keturunan kami. Kalaulah orang Melayu benar sebagaimana catatan Qurtubi daripada keturunan Nabi Ibrahim, maka doa ini sampai kepada kita. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina, daripada keturunan kami. Kalau benarlah catatan Qurtubi, kalaulah benar catatan At-Tabari, maka orang Melayu dapat doa ini, min dzurriyyatina. Dan orang Melayu, tuan-tuan, seperti yang sebutkan dalam yang viral yang Tuan Budi kata tadi, orang yang sangat lembut. Dia boleh sebut semua bahasa, dan tidak ada bangsa dunia yang satu bangsa satu agama kecuali Melayu. Tidak ada. Orang Arab berbagai agama, orang Cina berbagai agama, orang India berbagai agama, tetapi orang Melayu dalam pelbagai negara kita ialah yang mengamalkan budaya Islam. Dan tidak ada orang Melayu, orang bangsa dunia yang boleh sebut bahasa semua bahasa dunia dengan fasih kecuali orang Melayu. Orang Melayu boleh sebut bahasa Inggeris dengan tepat macam Mak Saleh. Bila bercakap Cina, oh sure, why? Saya juga bercakap Cina. Bila cakap Tamil, macam orang India. Bila cakap Arab, lebih fasih daripada orang Saudi. Dan kita menang bergaya tilawah Quran setiap tahun. Itu menunjukkan lidah kita terbaik di dunia dalam sebutan bahasa Al-Quran. Orang Mesir tidak boleh setanding orang Melayu. Dalam pertandingan syair Arab, tuan-tuan, selalu dimenangi oleh orang Melayu. Syekh Ahmad Al-Fatani menjadi juara syair orang Melayu kurunnya ke-19. Tidak dapat ditandingi oleh seluruh bangsa Arab yang fasihah. Orang Melayu hebat, tuan-tuan. Dan ada kelemahan, dia dapat mengikut budaya orang lain dengan mudah. Kalau dia pergi ke Mekah, dia pakai jubah macam saya. Kalau dia pergi ke Amerika, dia pakai coat macam saya juga. Kalau dia pergi ke Jepun, dia pakai pakaian kimono macam Jepun. Dia mudah dipengaruhi. Orang Amerika pakai jin, dia pakai jin. Itu sebab jin tak ada seluar. Ini orang yang mudah
paling mudah dipengaruhi orang Melayu dunia, yang paling fasih lidah orang Melayu, yang paling mudah dipengaruhi orang Melayu. Orang Melayu cukup bertalak angsa, tuan-tuan, dan akhirnya tertalak beransur-ansur. Itulah bangsa ini. Dan kita lihat sejarah bangsa ini, apabila rajanya memeluk agama Hindu, seluruh rakyatnya Hindu. Bila rajanya memeluk agama Buddha, seluruh rakyatnya memeluk Buddha. Alhamdulillah. Bila rajanya memeluk Islam, seluruh rakyat memeluk Islam. Kedah ialah tempat pusat agama Hindu sedunia ketika itu. Tetapi telah berubah menjadi kekuatan Islam selepas Islam lahir. Sebab orang Melayu mudah dibentuk. Sebut ini warnanya putih, sebut ini hitam 3 kali. Hitam, hitam, hitam. Lusa semua kata hitam. Itulah bangsa Melayu. Kita lihat apakah yang disebut oleh At-Tabari. At-Tabari menyebut satu benda yang cukup indah untuk kita kenang. Dia sebut dalam tarikh At-Tabari seperti berikut. Izinkan saya baca. Wa wulida Ibrahim AS Ismail wa huwa akbar walidihi wa ummu Hajar wa hiya Qabtiyah wa Ishaq kana dhari al-Basar wa ummu Sarah ibn Tanwil bin Nakhur bin Saru bin Aru bin Falid bin Abid bin Apasha bin Sam bin Nuh AS wa Madan wa Madian wa Yaksan wa Zamran wa Asbaq wa Suh wa ummuhum Qunturah binti Maktur min Arab al-Aribah. Ini tarikh Tabari, tuan-tuan boleh rujuk. Inilah yang paling dekat untuk menceritakan bangsa Melayu. Yang lain kita lihat tidak menyentuh secara jelas. Disebut dalam catatan ini, Nabi Ibrahim dilahirkan anaknya oleh isterinya 3 orang. Isteri pertama Nabi Ibrahim melahirkan anaknya bernama Ismail AS oleh ibunya bernama Hajar. Wa ummu Hajar wa hiya Qabtiyah, dia orang bangsa Qabtiyah Mesir. Dan kemudian dia melahirkan Ishaq daripada isterinya yang bernama Sarah, anak Tanwil bin Nakhur bin Saru bin Aru, dan dia adalah keturunan Nabi Nuh AS. Dan Ishaq ialah matanya buta, kata Tabari. Kemudian selepas kematian Sarah, ada seorang gadis yang menjaga anaknya ketika itu, yang menjaga Nabi Yakub ketika kecil. Maka dipujuk oleh anandanya supaya Nabi Ibrahim berkahwin dengan orang gajinya ataupun pembantunya bernama Qunturah. Ketika Nabi Ibrahim sangat tua dan dia dikeluarkan oleh 6 orang anak. Di antara anaknya bernama Madan, Madian, Yaksan, Zamran, Wasbaq, Wasah. Ini disebut oleh seluruh Qurtubi dalam tafsirnya, tuan-tuan boleh rujuk. Dia sangat berkali-kali merujukkan nama-nama keturunan ini, dan ini salah seorangnya lah bapa orang Melayu. Inilah yang disebut oleh Ibn Athir bahawa satu orang daripada ini, tidak apa pasti yang mana satu, menjadi bapa kepada Melayu. Dan di antara 6 orang anak ini, Nabi Ibrahim minta seorang daripadanya kekal di bumi Hijaz, di Palestin. Yang lainnya adalah keluar daripada Palestin untuk memajukan bumi ini. Bumi di sebelah timur belum dimajukan sama sekali. 5 orang anaknya diminta untuk berpindah ke timur. Ada yang pindah ke Mongolia, menjadi bangsa Mongolia. Ada yang pindah ke Jepun, menjadi bangsa Jepun daripada 5 orang ini. Dan bangsa yang ditinggalkan di Hijaz ialah Madian. Bangsa ini sangat degil, badannya perkasa, dan bangsa ini suka menipu di dalam timbangan perniagaan. Allah istihakan dalam Al-Quran dalam seperti ini. Wa ila Madiana akhum Syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fawqul kaila wal mizan wa la taqsun nasa syahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum tu'minin. Shadaqallahu azim. Kepada bangsa Madian bin Ibrahim alaihissalam melalui istrinya Qunturah, diutusnya saudara mereka bernama Syu'aib. Lalu Nabi Syu'aib berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah dan tidak ada Allah Tuhan selain padanya, dan telah datang kebenaran pada kamu daripada Tuhan kamu. Hendaklah kamu jangan melakukan penipuan dalam perniagaan. Fauful kaila, dan sempurnakanlah timbangan, wal mizan, dan juga timbangan, sukatan timbangan, wala tabhasun nasasya, dan jangan tipu manusia dengan mengurangkan timbangan. Wala tufsidu fil ard, jangan lakukan kemusnahan di atas muka bumi. Ba'da islahiha, selepas mereka telah melakukan kebaikan sebelumnya. Zalikum khairul lakum, ini lebih baik pada kamu in kuntum mu'minin, sekiranya kamu beriman. Bangsa ini degil, tuan-tuan.
Dia menipu dalam pertimbangan. Lalu Allah musnahkan seluruh bangsa Madian. Pupus, yang tinggal ialah Nabi Syuaib dan mereka yang beriman padanya, yang segelintir. Inilah yang menjadi saudara orang Melayu yang ada di Hijaz. Nabi Syuaib itulah pakcik orang Melayu. Sebab dari segi keturunannya, Nabi Syuaib ini ialah daripada Madian. Keturunan Madian. Madian ini adik-beradik dengan Madan, ayah orang Melayu. Dan oleh sebab itu bangsa Madian dengan bangsa Melayu bersaudara, sepupu, cousin, second cousin, third cousin, saya tak pasti, tetapi itulah yang dinyatakan oleh para penulis Islam yang muktabar. Dari manakah mereka dapat sumber ini? Ini saya tidak dapat jawab, sebab mereka tidak menyebut dari manakah sumber rujukan mereka. Inilah yang dipertikaikan oleh kawan kita yang menyerang apabila tidak ada sanad yang mencukupi, tidak ada sanad yang lengkap, tuan-tuan. Inilah conjecture, bukan satu benda yang pasti. Ini sesuatu yang disambung oleh ulama kita, yang mereka dapat sumber daripada mana, wallahu alam, dan saya balik untuk menyatakan balik. Dan lebih detail ini disebut oleh Tabari, juga oleh dalam Tajul Arus disebut Zubaidi juga menunjuk seperti ini. Dia juga merujuk kepada Tabari, dan dia membuat huraian seperti ini. Izinkan saya baca, tuan-tuan. Dia kata Banu Kontorah, anak-anak Kontorah termasuk orang Mongolia, orang Jawa, orang Melayu, orang Jepun, orang Cina. Ini Banu Kontorah namanya. Dia kata wa minhu hadis Huzaifah yushik Banu Kontorah an yakhruju min ahli Iraq. Bangsa Kontorah ini, anak Kontorah daripada isteri ketiga Nabi Ibrahim ini, akan keluar ke timur dan dia akan kembali ke Iraq. Dan min rawhim ka'anni bihim khazal wayun khazal anuf ala tawajjuh. Dan Rasulullah menceritakan tentang bahawa Bani Kontorah ini satu hari datang untuk musnahkan Islam. Mereka datang untuk menghancurkan Islam. Mereka datang ke sebelah timur. Mereka datang ke Iraq. Siapakah mereka? Mereka ialah bangsa Tatar. Bangsa Tatar yang disebut oleh Rasulullah inilah anak Kontorah, yang sepupu orang Melayu. Orang Mongolia itu sepupu orang Melayu dari segi konteks darah. Ini disebut dalam hadis ini, mengatakan kaum ini akan datang, akan musnahkan kamu orang Islam di Iraq. Dan benar-benar Janghisan datang untuk menghancurkan Iraq. Kita lihat ketika akhir zaman Abbasiyah. Abbasiyah di kepuncak keagungan dan diserang oleh bangsa yang tidak ada tamadun sama sekali. Mereka ada pedang dan kuda, dan mereka telah menghancurkan sebuah tamadun yang dibina ratusan tahun, yakni kerajaan Abbasiyah. Inilah yang dinyatakan dalam ini, dihurai panjang lebar oleh Zubaidi. Tuan-tuan boleh rujuk Tajul Arus yang menceritakan sebahagian daripada anak Kontorah, sama ada direct kepada orang Melayu ataupun sepupunya yang bangsa bercabang sebagai nama Mongoloid hari ini. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti dalam Jamak Sawir, Rasulullah bersabda, la takumasah hatta taqatilum qaman sirul ayun auradul wujuh. Tidak berlaku hari kiamat sehingga kamu orang Islam akan diperangi oleh satu bangsa. Tadi disebut bangsa inilah anak Kontorah. Di sini tidak disebut siapa dia. Bangsa ini sifatnya ialah sirwatul ayun, matanya sempit. Aradul wujuh, dahinya luas. Kannahum ayunuhum hadaqul jarad, dan mata dia keluar macam mata belalang. Majan mutriqah yang tailu asyar, dan bangsa ini pakai pakaian bulu. Wa yattakhadhu ad-daqa hatta yabitul khuyulahum bil nakhl, dan mereka akan datang ke Baghdad, dan mereka akan serang Baghdad, dan akan tambak kuda mereka di pokok-pokok tamar. Itu adalah hadis Rasulullah. Kita lihat peristiwa ini benar-benar berlaku. Inilah yang digambar oleh Rasulullah. Matanya sempit, mukanya merah, dahinya luas, hidungnya tumpul, dan seperti matanya seperti mata belalang. Dan inilah bangsa yang akan menghancurkan kamu, kata Rasulullah. Ya, ini anak Kontorah. Yang namanya paling dominan anak Kontorah ialah Mongoloid. Oleh sebab itu darah kita, kalau pergi ke Amerika, pergi ke England, dia kata anda orang Mongoloid, kita orang Mongoloid. Orang Melayu ialah bangsa Mongoloid. Itu ialah klasifikasi saintifik. Inilah yang menghancurkan Baghdad, tuan-tuan. Anak Kontorah telah menghancur Baghdad. Rajanya Muqtasim Billah, ketika zaman teknologi yang paling tinggi di dunia dipunyai oleh Baghdad. Dan gambar ini menggambarkan bagaimanakah tentera Mongol telah
mengepung istananya. Khalifah tidak sedar musuh telah mengepung. Penari gelek sedang menarikan gelek dengan khalifah sedang berpesta. Tiba-tiba anak panah menepati pusat penari gelek. Di hujungnya ada tanda kota Baghdad telah dikepung. Baru mereka sedar bahawa kota Baghdad dikepung dan Mu'tasim akhirnya dibunuh beramai-ramai. Inilah umat Islam yang jatuh bukan ketika dia lemah, tetapi ketika mereka kuat. Begitu juga umat Andalusia, ketika mereka capai kemajuan yang paling tinggi teknologi, ketika telah mereka kalah. Umat Islam boleh bersabar ketika kesusahan, tetapi mereka tak boleh bersabar ketika senang. Inilah hakikat manusia. Bukunya dibakar, kitab-kitab dibakar oleh bangsa anak kontorah, sepupu orang Melayu, Mongoloid namanya. Dan oleh sebab itu ulama'nya dibunuh. Mereka berpesta di atas kematian ulama' kita. Sungai Dajalah bertukar menjadi hitam kemerahan sebab hitam daripada asap membakar kitab-kitab, dan darah merah kerana darah para ulama'. Dan sejarah telah mencatatkan dengan tinta emas, bangsa yang mengalahkan Baghdad ini akhirnya memeluk Islam beramai-ramai. Subhanallah. Genghis Khan telah menjadi pembela Islam akhirnya, bukan dia tetapi cucu keturunannya telah mengambil alih Baghdad untuk mengembangkan Islam di China. Subhanallah. Inilah yang dikatakan, yang diceritakan dalam sejarah At-Tabari juga. Al-Mu'tasim billah, khalifah Islam terakhir di Baghdad di bawah kerajaan Abbasiyah, dia telah dipijak beramai-ramai oleh tentera Genghis Khan untuk menghina khalifah, dan khalifah ketika itu bukan khalifah yang menjadikan akhirat sebagai perjuangan. Dunia sudah masuk ke dalam istana. Inilah yang kita lihat, cukup ganjil dalam sejarah dunia yang tidak berlaku. Bangsa yang mengalahkan bangsa yang dikalahkan, mengikut agama bangsa yang dikalahkan. Bangsa Mongolia telah memeluk Islam beramai-ramai dan mereka membina sebuah empayar Islam yang terbesar dunia. Ini tidak ada dalam sejarah dunia sampai hari ini. Yakni kerajaan Yuan yang daripada Eropah sampai ke timur, kerajaan paling besar dalam dunia. Ini kerajaan Islam yang dibina oleh orang Cina, orang Mongolia, dan Cina sebahagian daripada kawasan pengurusan daripada bangsa ini. Subhanallah. Kenapa kita tak tahu bahawa kerajaan terbesar di dunia ialah kerajaan Mongolia, Islam terbesar satu masa itu? Ini berlaku dalam kurun yang ke-13. Ketika Ibn Battuta sampai ke China, apa yang disebut oleh pengembara Ibn Battuta, bila aku sampai ke China, mereka bercakap bahasa Arab. Seluruh orang Cina bercakap bahasa Arab. Mereka fasih dan mereka lah kurun orang yang sangat-sangat warak. Pembelajaran fiqh dalam mazhab Hanafi, mereka kebanyakan orang Sufi, dan qadi mereka namanya sekian-sekian, dan kami berbincang dengan qadi yang menjadi kerajaan Yuan itu yang berpusat di kawasan yang cukup besar dalam sejarah China. Selepas itu diganti oleh kerajaan Ming. Kerajaan Ming ialah kerajaan Islam yang terbesar dalam sejarah China. Kalaulah Mongolia tadi ialah kawasan yang besar, tetapi dari segi pengawalan, maka kerajaan Ming ialah kerajaan Islam yang sangat besar, yang akhirnya menyampaikan Islam kepada orang Melayu. Orang Melayu sebahagiannya disampaikan orang Cina, dan inilah mengasas kepada dinasti Ming, iaitu raja inilah yang sangat alim, yang mengembangkan Cina, yang membina The Providence City. Tuan-tuan melawat di Beijing, ada Providence City, itu bandar kepada raja ini. Raja ini raja Islam yang sangat adim. Tuan-tuan pergi Cina, tak ada seorang yang ceritakan ini adalah istana Islam yang melaksanakan hudud. Tidak ada, sebab telah dipadamkan. Tuan-tuan, sejarah ditulis oleh Joseph Needham, diupah oleh mereka dengan berjuta dolar supaya jangan menulis peranan Islam di China. Dan ini cukup sayang, sejarah China telah berlalu, sebab akhirnya kerajaan Ming dikalahkan oleh Manchu yang menghancurkan Islam di China selepas kerajaan Ming telah kalah. Yang tinggal hari ini ialah Kungfu. Kungfu ialah tradisi orang Melayu, orang Islam di China. Oleh sebab itu master dia sampai setiap tahun, setiap masa tidak boleh dipegang selain pada Islam. Tuan-tuan tengok dalam filem yang master Kungfu itu Islam sampai hari ini. Inilah sebahagian daripada peninggalan Wushu, dan Kungfu ialah martial art yang diwarisi
sejak zaman Kerajaan Yuan. Inilah di antara yang tinggal di China. Sebahagian daripada anak kontorah sampai ke Champa. Inilah siapakah, sama ada dia Yaksan ataupun Zamharan ataupun Madan, tidak diketahui sebab sejarah tidak menulisnya. Tetapi di antara tiga ini seorang saja sampai ke Champa. Mereka membina negeri Melayu, bangsanya disebut Melayu. Dan inilah negeri Melayu yang pertama, yang apabila mereka sampai ke sini melalui jalan darat, mereka melalui India. Akhirnya Nabi Ibrahim minta mereka sampai ke timur. Maksudnya orang Melayu beragama Ibrahimiyah. Tetapi dalam masa yang lama mereka telah memeluk Hindu. Sebab Hindu sangat rapat dengan agama Nabi Ibrahim. Oleh sebab itu orang Melayu akhirnya memeluk Hindu beramai-ramai. Bahkan ada yang mengatakan bahawa wallahu alam, Ibrahim itu ialah Brahma di sisi orang Hindu. Sebab orang Hindu asalnya menyembah Allah yang Maha Esa. Dalam kitab Veda mereka, Allah is beyond comparison. Allah is one. Allah lah satu. Yang sembah patung itu bukan orang Hindu, tuan-tuan. Yang sesat pada Hindu. Yang menyembah pokok itu bukan orang Hindu. Itu yang sesat pada Hindu. Dalam Hindu tidak ada Tuhan, tidak boleh digambarkan Tuhan, sebab Tuhan is infinity. Tuhan is beyond comparison. Itu agama Hindu. Dan pengasasnya lah Brahma. Istrinya nama Saraswati. Apakah dia Nabi Ibrahim? Brahma. Dan istri Ibrahim namanya Sarah. Dan dalam agama Hindu dikatakan Saraswati. Tuan-tuan dan para jemaah sekalian, asalnya Nabi diangkat menjadi Tuhan. Sebagaimana Nabi Isa AS ialah Nabi yang jelas dan diangkat menjadi Tuhan oleh orang Kristian. Kita juga jangka orang Melayu mengangkat Nabi Ibrahim menjadi Tuhan, menjadi Brahma. Orang Melayu sangat alim dalam Brahma. Agama Hindu, orang Melayu lah juaranya, tuan-tuan. Apabila Buddha telah lahir di kapal lepas itu, maka Buddha tidak boleh hidup di India. Sebab India memusuhi agama Buddha, maka dia berkembang di alam Melayu. Palembang menjadi pusat pengembangan agama Buddha yang terbesar di dunia, dan orang Melayu menjadi guru Buddha yang terbesar di dunia, namanya Adiputra. Oleh sebab itu Ising yang menjadi pendeta Cina datang belajar berguru dengan orang Melayu di Palembang. Ini sejarah ditulis dengan tinta emas oleh mereka. Oleh sebab itu sejarah harus dilihat dalam berbagai sudut. Dan di antara mereka yang membina negara Champa ialah orang Melayu. Bandar-bandar besar di Champa namanya Indrapura, namanya Wijaya, namanya Konturah. Ibu mereka menjadi sebuah bandar di Champa. Inilah bumi orang Melayu, dan di bawahnya Panduraga. Orang Melayu ini asalnya, tuan-tuan lihat dalam sejarah syair Siti Zubaidah. Syair Zubaidah menggambarkan orang Melayu di Indrapura, sekarang sudah menjadi Vietnam. Inilah asal usul orang Melayu. DP kata orang Melayu bukan daripada Melayu, betul, daripada Champa. Mereka pertahankan Champa selama 700 tahun, tuan-tuan. Mula-mula sekali Simpara, telah di atas sekali ialah Simhapura. Pura itu maksudnya tempat kuil yang terbesar. Kalau ada Singapura, Pura itu maksudnya tempat Hindu yang ada kuil paling besar. Kalau kecil panggil Puri, Nilampuri. Yang besar Singapura, Indrapura. Di Indrapura inilah berlakunya peperangan di antara Zain Abidin yang kemudian ditawan oleh Cina dalam Siti Zubaidah. Siti Zubaidah kemudiannya menyamar menjadi tentera dan mengalahkan tentera Cina dalam syair Siti Zubaidah, berlaku di Champa. Oleh sebab itu Champa dengan kita ada hubungan cukup rapat. Bunga di Champa kita panggil bunga Kemboja. Di sini kita panggil bunga Kemboja, di sana panggil bunga Champa. Di sana dipanggil buah Champa. Di sini kita panggil Campada, Cempedak. Dipanggil Champa, bunga Champa di sana. Di sini kita panggil Campaka, Cempaka. Itu bahasa Champa, bahasa Melayu lama. Hubungan di antara kita sangat rapat, dan orang Melayu telah kalah di Sinhapura. Mereka turun ke bawah Indrapura. Indrapura pula kalah. Di sinilah Zubaidah pertahankan suaminya. Bangsa Cina itu bukan bahasa Cina, tuan-tuan, bahasa Viet. Kemudian Wijaya telah kalah. Orang Melayu turun lagi ke Konturah, pertahankan Konturah 100 tahun, kalah lagi, dan pergi Panduraga, kalah lagi, turun ke Saigon sekarang. Saigon ataupun Ho Chi Minh itulah bandar Melayu yang terakhir. Orang Melayu berperang habis-habisan di situ dan kalah. Mereka lari ke mana, tuan-tuan? Lari ke sebuah negeri nama Kalah.
Negeri kalah ini tercatat dalam sejarah, ditulis Al-Biruni dalam sejarah Islam. Tahqiq Malil Hindi, ditulis Al-Biruni, seorang saintis terkenal daripada India, dan dia menyatakan dia pergi ke Kalah. Kalah ini duduknya 5 darjah ke utara daripada Khatul Istiwa. Kalah ini apabila Islam sampai ke sini dia tukar menjadi Qadah. Kedah ini ialah bumi orang Kalah. Orang siapa yang kalah telah berhimpun di sini. Di sini orang Kalah semuanya. Sebab itulah kita menang sorak kampung tergadai. Sejarah kita ialah wajah orang Kalah, tetapi bila Islam sampai ke sini, nama yang tidak indah akan ditukar. Qadah ialah mangkuk nasi, di sinilah ditukar Kalah pada Qadah. Sejarah Rasulullah, dalam sirah Rasulullah menukarkan seorang sahabat nama Khil, kuda, kepada Khair. Islam tidak membenarkan nama yang tidak indah disebut. Maka akhir sekali bumi Campa telah berakhir. Hari ini sudah menjadi Vietnam. Bandar Indrapura sudah menjadi Bandar Hue. Bandar Senhapura sudah menjadi Hanoi. Bandar Kontura sudah hilang identiti, dan kita melihat bumi yang telah kalah. Kemanakah perginya? Ketika itu Osmaniyah telah wujud untuk meresi sejarah Khalifah Islam. Dia telah mengambil orang yang kalah ini, dibawa ke merata tempat di bawah pentadbiran Osmaniyah, termasuklah Campa, Pangkalan Cepa. Dibawanya ke Aceh, dan Aceh satu-satunya orang Campa yang tulen yang ada hari ini. Kalau kita pergi ke Aceh, dia bercakap bahasa Campa yang masih asli. Rupa-rupanya orang Aceh ini orang Campa yang telah kalah. Sebab itu orang Aceh, sifat perjuangan mereka sama seperti orang Campa asal. Walaupun mereka sentiasa kalah, tapi perjuangan ialah perjuangan. Kemenangan bukan urusan kita, kemenanganlah urusan ilahi, tetapi apa urusan kita adalah perjuangan. Perjuanganlah hak kita. Ketika itu orang Melayu menguasai maritime. Ini namanya Laut Campa. Sayang hari ini namanya Laut Cina Selatan. Identiti Campa telah hilang sama sekali. Bukan sahaja Campa telah hilang, buminya telah hilang, sejarahnya hilang, buminya telah hancur kepada Vietnam. Tuan-tuan jangan sebut Campa di Vietnam, tuan-tuan akan ditangkap. Sebab orang Vietnam tahu ini bumi orang Melayu. Orang Melayu tak tahu itu bumi mereka. Mereka pergi ke Vietnam dan mereka shopping, tetapi mereka tidak tahu itulah bumi mereka. Saya pergi ke Vietnam, air mata saya mengalir setiap kali saya pergi. Disitulah bumi datuk nenek kita, yang daripada Hindu mereka menjadi Buddha, kemudian menjadi Islam, dan di situ menjadi pusat perjuangan Islam yang terbesar di rantau Asia Tenggara, Campa. Tetapi sejarah tidak tulis, sebab tuan, sejarah ditulis oleh British. British tidak akan tulis keagungan orang Melayu. Mereka nak isytiharkan bahawa Pulau Pinang tidak orang. Kami datang Singapura tidak ada orang. Maka Melaka juga tidak ada orang. Maka mereka sebut bahawa the new street settlement, ini dunia baru, tanah yang kami temui, tak ada orang. Nothing. Kami yang buka. Our task is to civilize the world. Kami datang untuk majukan kamu. Kami bukan datang untuk menjajah kamu. Kami datang untuk memajukan kamu. Terima kasih orang Pulau Pinang, sebab British datang. Sebab itu orang Pulau Pinang sangat sayang pada British. Orang Melaka sangat sayang pada Portugis. Kapal Portugis dibuatnya ataupun sebagai artifak di Melaka. Itulah sifat orang Melayu. Hilang sejarah mereka. Rupa-rupanya orang Melayu menguasai seluruh Asia Tenggara. Siam ini namanya Kamboja Desa, bumi orang Melayu. Sayang sekali lagi, bukan saja Campa yang jatuh, Kamboja Desa jatuh sepenuhnya menjadi Siam hari ini. Itu bumi Melayu. Dari sejarahnya Myanmar pun Islam juga sebahagiannya. Kemudian British telah mengambil Myanmar. Kemudian telah masukkan Rohingya ataupun Arakan. Arakan ini asalnya Al-Arkan Al-Islamiyah, yaitu bumi umat Islam. Al-Arkan Al-Islamiyah, dan disebut Arakan sekarang pun. Itu bumi umat Islam. Bila British datang, dicantum kepada Jubur Rumah, dan mereka asimilasikan rayanya. Akhirnya raya asal ini disahkan sebagai pendatang. Subhanallah, sejarah tidak ditibalkan sama sekali. Ini kenangan indah, tetapi inilah menjadi sejarah umat Islam. Inilah menjadi sejarah umat Melayu. Ada orang tempelak saya, dia kata, buat apa kita nak capai wawasan 2020? Kenapa kita lihat ke belakang tempat yang saya mundur? Wah, kalau anda lompat parit, boleh tak lompat terus, kena undur belakang, sebab ambil lajak dulu. Bila kita mandu kereta, ada windscreen besar untuk tengok depan, ada 4 lampu tengok belakang, side mirror dan lampu belakang. Tengok belakang tuan-tuan, tukar lorong tak tengok belakang, kena langgar di belakang. Sejarah mesti tengok ke belakang. Al-Quran adalah sejarah.
Buku saja Al-Fatihah juga apa? Adalah sejarah. Waladhdallin amin. Bukan orang yang sesat, iaitu orang Yahudi. Orang Nasrani. Sejarah disebut daripada Al-Fatihah lagi. Dan kalau kita benci sejarah, kita benci Al-Quran. Inilah sejarah bahasa Melayu. Dan di kalangan orang Melayu ada ulama kita yang menulis tentang sejarah Melayu, Melayu Patani. Langkah suka bukan di Kedah tuan-tuan, mengikut sejarah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Patani, iaitu berpusat di Patani, bukan Kedah sebagaimana yang didakwa dalam buku Meru Mahmasa. Meru Mahmasa itu tidak tepat tuan-tuan. Dalam tarikh Patani ditulis oleh Syekh Ali Faqih Ali daripada Sulawesi, yang menjadi datuk nenek kepada Syekh Daud Patani. Dia mencatatkan sejarah Langkah Suka yang berpusat di Patani, bukan Kedah. Kedah lah talukan daripada Langkah Suka, dan sejarah telah diubah kemudiannya menjadi Langkah Suka berada di sini, dan sejarah yang dimasukkan di Kedah, bukan di Kedah tuan-tuan. Dan dalam sejarah ini tuan-tuan melihat tarikh Patani yang ditulis oleh Syekh Daud Patani. Syekh Daud Patani menyalin daripada datuknya, nama Faqih Ali. Dia tulis seperti berikut, asal seorang Melayu. Tuan-tuan boleh lihat sebahagiannya. Dia tulis dalam bahasa, dalam manuskrip yang ditransliterasikan. Dia kata pada orang Melayu itu rupanya hitam, orang petani rupanya hitam, merah ataupun hitam manis, rupanya kecil pada orang Arab dan Parsi. Dia ceritakan di Patani sebelum Islam, orang petani, orang Parsi sudah ada, orang Arab sudah ada. Di Patani menjadi himpunan seluruh dunia. Pelabuhan Patani ialah pelabuhan terbesar di kawasan timur Asia Tenggara. Oleh sebab itu di Patani terdapat bangsa Moi, bangsa Jawa, bangsa Khmer, Champa, Cina, Parsi, Arab dan pelbagai bangsa lain. Inilah tumpuan tempat yang sangat maju di kawasan ini. Di sinilah bangsanya membina berbagai tamadun sejak pada zaman Punan, kemudian kerajaan Champa, kemudian kerajaan demi kerajaan yang wujud di sini cukup banyak, yang ketika itu Eropah belum ada. England hanya muncul dalam kurun ke-10 Mesir, ketika satu Mesir orang Islam, orang Melayu telah membina kerajaan besar Punan yang berpusat di Kamboja. Dan ini sifat orang Melayu ketika sebelum Islam. Kita kenang orang Melayu, dia kata dalam kitab ini, dan waktu itu orang Melayu, perempuan dan lelaki tidak kahwin, dan tidak haram untuk tidur seduduk. Ada perempuan sangat huriyah, kalau dia tidak duduk dengan siapa pun boleh belaka. Di sini diceritakan bahawa orang Melayu, gadisnya memberikan ruang kepada pemuda untuk tidur dengan 10 orang. Bila dia mengandung, orang Melayu si gadis akan pilih daripada 10 itu yang mana jadi bapa. Itu amalan orang Melayu. Ini dicatatkan dengan tinta emas oleh ulama kita yang boleh percaya, Syekh Daud Patani. Dan Islam telah mengubah bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan bertamadun, yang berakhlak dan bertamadun. Kita bandingkan bahasa Melayu dengan bangsa Arab sebelum Islam, sebagaimana yang disebut oleh Ja'far bin Abi Talib apabila baginda telah berhijrah ke Habsyah. Ditanya oleh Raja Najasyi, apakah sebab tuan-tuan dengan rombongan ini datang negara kami? Dijawab oleh Ja'far seperti berikut. Kita kenang jawapannya. Ayuhal Malik, inna kunna min ahli jaliyah na'budu asnam wa na'kul maitah wa na'kul fawahish wa na'kul laham wa nunsil jibat wa ya'kul qawim min ad-dhaif hatta ba'atha alaina rasulan minna. Perlu saya terjemahkan tidak? Ini semua sekolah agama ya. Na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu wa dana Allah ibatu wahdah wa nahnu ma kunna na'budu nahnu wa abauna min al-hijarah wal awsan wa man bisnil hadith wa dal amanatah wa salatir rahim wa sunnal jiwat wa kafalan al-maharim wa dima wa nahana al-fawahish wa qal az-zur wa qal mal yatim wa saddaqna wa manna bih wa zalamana qawmuna wa azabuna yuduna ila ibatil awsan wa lamma zalamuna wa yaqulina wa hal baina dinina kharajna ila biladika wa rabbana ila juwarika wa rajana alla nazlima indak. Bangsa Quraisy sama bangsa Melayu. Mereka juga mengakukan segala kemusnahan di atas muka bumi, melakukan segala perzinaan, segala keburukan, bunuh-membunuh, dan Allah selamatkan dengan Rasulullah. Islam telah dihadirkan, dizahirkan di bumi Arab, dan inilah telah menukar bumi yang tandus ini menjadi bumi yang paling bertamadun. Begitu juga bangsa Melayu. Petani menjadi bumi yang jahiliah. Kemudian apabila Islam sampai ke petani, dibawa oleh orang Cina dan dibawa oleh saudagar-saudagar yang datang kemudiannya, dan di situ telah menukar bangsa Melayu daripada bangsa jahiliah menjadi bangsa yang bertamadun. Tetapi sekarang ini apabila kita sudah bertamadun, ada orang ingin kembali pada jahiliah.
Dalam satu hadis Rasulullah menangis. Bakar Rasulullah SAW yawman faqalu ma yubkika ya Rasulullah wa qala astaqatu li ahbabi qalu awasna ahbabuka ya Rasulullah qala la antum asbi ama ahbabi fa qum ya'tu min ba'di yu'minu bi wa lam yarawni atau kama qala. Satu hari Rasulullah menangis. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapakah baginda menangis? Lalu Rasulullah mengatakan, saya rindukan kekasih saya. Kata para sahabat, apakah kami bukan kekasih baginda Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak, kamu adalah sahabat saya. Tapi yang saya rindu ialah kekasih saya, yaitu orang yang belum datang sekarang, belum lahir. Dia tidak melihat saya, tidak pernah bertemu dengan saya, tetapi dia beriman dengan saya. Itulah orang yang saya rindui. Barangkali kita antaranya. Inilah yang untungnya menjadi orang yang beriman, sebab Rasulullah rindui. Sebab orang Melayu hanya saudagar yang amanah datang ke sini, dan tidak ada para anbiya datang, tidak ada para sahabat yang datang, barangkali tidak ada tabi'in barangkali datang. Yang datang ialah tabi'in yang sangat lewat, membawa mesej Islam daripada akhlak yang indah. Di Melaka yang melakukan perniagaan ketika itu ialah saudagar. Saudagar dalam kononsi Melayu ialah penipuan dalam urus niaga, namanya saudagar. Yakni mereka yang mengadakan segala tipu manipulasi dalam perniagaan, mereka menjadi orang yang kaya, dan Islam datang menukar bangsa yang menipu dalam perniagaan kepada bangsa yang amanah. Oleh sebab itu para peniaga ini telah menyentuh hati budaya orang Melayu, dan orang Melayu cukup mudah dibentuk, alhamdulillah, dengan masuknya Islam, rajanya, dan kita semua Islam dengan cara yang sangat mudah. Itulah bangsa ini yang barangkali di antara bangsa kaum yang Rasulullah rindui. Kita lihat daripada China, ini ialah seorang pendakwah besar yang Zheng He ataupun Cheng Ho. Dia adalah seorang pendakwah, tetapi sayang sejarah Melaka mengatakan dia adalah seorang pengembara semata-mata. Dia adalah pengembara dan pendakwah yang datang ke setiap bandar yang ada, sebab dia dihantar oleh raja yang sangat alim, namanya Raja Yonglo. Raja Yonglo ialah raja yang sangat alim, mengutuskannya untuk mengislamkan orang Melayu di alam Melayu. Sejarah Cina, catatan Zheng He mengatakan saya sampai ke Malaka. Dia tidak kata Melaka, dia kata Molaka, dia tulis dalam bahasa Arab. Dan saya temui raja Hindu bernama Parameswara. Lalu kami pujuk dia, dibawa ke China. Dia seorang Hindu dan dibawa ke istana Yonglo. Yonglo telah mengislamkan Parameswara dengan kalimah syahadat. Itu catatan Zheng He. Bercanggah dengan catatan Tun Sri Lanang mengatakan Sultan Melaka Parameswara telah Islam di Melaka. Catatan ini catatan harian, sedangkan Tun Sri Lanang menulis sejarah Melaka 400 tahun kemudian. Ketepatan tidak dapat dijamin sama sekali. Apabila kembali Sultan Melaka, Yonglo menghadiahkan pakaian jubah hijau dan serban hijau dipakai kepada Parameswara dan ditukar menjadi Sultan Muhammad. Itu catatan Cina. Oleh sebab itu tuan, apabila kita ingin mengkaji sejarah, kita harus melihat dalam banyak sumber. Satu sumber tidak boleh kita berpegang, sebab kesilapan boleh berlaku. Oleh sebab itu tuan-tuan, kita lihat juga ketika sampainya Zheng He di alam Melayu, Kelantan sudah menjadi negara Islam. Melaka belum wujud ketika itu. Namanya Raja Engku Umar yang memerintah Kelantan, sebab Kelantan ditemui Wan Siling yang bertarikh 811 Hijriah. Dalam tahun 800 Hijriah, Islam Kelantan sudah menjadi kerajaan Islam, diperintah oleh Mutawakkil Allah. Tertemui Wang Siling, dan ini menafikan sejarah Islam datang bermula di Melaka, sebab Kelantan sejak pada kurun yang ke-18, yaitu tahun kurun 1180 Misi, telah ada kerajaan Islam. Sejarah tidak ditulis. Bahkan dalam tahun 1411, kerajaan Islam Kelantan telah bertakhta, yang kemudian dikalahkan oleh Sultan Melaka kemudiannya, yang mengambil Kelantan sebagai sebahagian Melaka. Dan disitulah kita lihat datangnya ulama yang besar daripada Yaman, dan mereka adalah keturunan Rasulullah. Ketua mereka bernama Said Hussein Jamal Kubra, daripada Said Alawiyah yang bertemu dengan Sayyidina Hussein, dan dia ini dimusuhi oleh pemerintah khalifah ketika itu, sebab disangkanya keturunan Rasulullah akan mengambil alih khalifah. Mereka diperangi, lalu mereka keluar daripada Yaman dan menuju ke Champa. Ini di Champa dia berkahwin dengan 4 orang putri diraja. Antara putri diraja Champa dikahwininya
dan yang lainlah Raja Cintu, yakni Raja Cermin menawarkan putrinya untuk dikahwini oleh Jamadil Kubro ini, melahirkan Wali Songo. Wali Songo ialah dilahirkan di Kelantan, iaitu di Kerajaan Cermin, yang sekali lagi mereka telah minta saya berikan bukti bahawa Wali Songo datang daripada Kelantan. Ayahnya datang daripada Yaman, yang telah diambil untuk menjadi ulama oleh Kerajaan Champa, dikahwinkan dengan putri Champa, dikahwinkan dengan putri Cermin. Cermin ialah tanah merah sekarang. Oleh sebab itu, dia telah menurunkan zuriat, yakni yang disebut sebagai Maulana Ibrahim Gresik, yakni Wali Songo yang pertama yang diutus oleh Kerajaan Osmaniyah untuk mengislamkan Jawa. Jawa ketika itu masih beragama Hindu. Oleh sebab itu, perkahwinan Syed Hussein Jamil Kubra dengan putri Raja Champa melahirkan Sultan Zainal Abidin yang menjadi suami kepada Siti Zubaidah dalam syair Siti Zubaidah. Inilah generasi pertama daripada Wali Songo. Tak ada seorang pun Wali Songo datang berasal daripada Jawa, semua daripada luar. Ini Wali Songo yang sejarahnya tidak tulis. Kita lihat Wali Songo, dia dikenali di Jawa dengan nama Kampung Klaten, sebab dia bawa nama asalnya Kelantan ke Jawa. Klaten namanya. Di Jawa ada Gresik, itu tempat asalnya petani. Ada Masjid Gresik dia petani. Itulah sebabnya di Jawa dengan Kelantan ini banyak persamaannya, sebab nama-nama di Jawa kebanyakan ambil daripada petani dan Kelantan. Sebab itulah asalnya Wali Songo, yang orang Jawa sendiri tidak tahu asal usul Wali Songo yang mereka banggakan. Dan dia juga berkahwin dengan Empire Cermin tadi, Kelantan Purba, yang disebut oleh seorang yang mengkritik saya. Dia kata Kelantan belum wujud. Kelantan wujud sejak kurun yang ke-8, beritahu dia. Oleh sebab itu, dia telah membina masjid ini. Wali Songo pertama, Maulana Ibrahim, membina masjid ini. Masjid apa ini? Masjid Kapal Laut Kelantan. Ini masjid yang tertua di negara ini. Masjid ini sangat tinggi tiangnya, sehingga Sultan Muhammad boleh masuk dengan gajahnya dan ikat gajah di bawah masjid ini. Masjid ini akan menjadi runtuh sebab terletak di tepi sungai dan dipindahkan di Napuri. Sekarang dibina kembali di Napuri. Ini masjid pertama dibina oleh Wali Songo. Wali Songo meneruskan apabila diutuskan, dia perintah oleh Sultan Osmaniyah supaya pergi ke Jawa dan dia bina masjid yang sama di Demak. Ini masjid dibina kedua selepas Masjid Kapal Laut. Ini Masjid Kapal Laut, cuba tengok bentuknya sama. Dibina oleh orang yang sama, yakni Wali Songo yang pertama. Dan Wali Songo ini kalau lihat asalnya, dua daripada Turki, satu daripada Mesir, satu daripada Maghribi, satu daripada Iran, dua daripada Palestin, dan tak ada seorang pun daripada Jawa. Oleh sebab itu harus ditulis kembali sejarah Wali Songo yang buku besar ditulis di Jawa itu harus ditinjau kembali dengan tulisan ulama kita yang lain supaya sejarah lebih tepat. Tujuannya mereka diutus satu persatu ke sana sebab Jawa paling lewat menerima Islam. Oleh sebab itu akhirnya Jawa menjadi pelopor Islam kemudiannya dengan kehadiran Wali Songo membentuk kerajaan Islam demi kerajaan. Dan ini dinyatakan dalam catatan Islam. Dia kata wa illa lam yakun Islam an yantashir kana asas majlis al-mukawwan min atisa ulama auliya, 9 ulama Wali Songo. Huwa Wali Songo Sayyidina Ibrahim min Samarkand, dia asalnya Samarkand yang pergi ke Yaman, dan kemudiannya ayahnya yang berkahwin dengan putri Cermin Kelantan melahirkan Sunan Ibrahim ini. Ini dicatatkan dalam sejarah yang kalau kita cross check kita akan dapat maklumat yang lebih luas. Tapi sayang mereka hanya merujuk satu sumber pula sumber Belanda yang memang tidak boleh kita justifikan kebenarannya. Dan oleh sebab itu kerajaan Hindu telah lenyap, Jawa telah lenyap, kerajaan Hindu, dan muncul kerajaan Islam demi Islam, termasuklah kerajaan Demak, Cirebon, Banten, lain-lain muncul satu persatu dengan kehadiran Wali Songo, dan peranan Wali Songo di Jawa sangat besar. Orang Jawa masih pakai kain batik macam orang Kelantan sampai sekarang. Itu tandanya hubungan yang sangat erat. Begitu juga kita lihat bagaimanakah dua bangsa ini dalam sejarah petani mengatakan hubungan yang sangat rapat. Kapal yang dibina namanya Jong, dibina di Terengganu. Jong ini dibina asalnya di Terengganu, ditempah oleh semua pengembara dunia yang asalnya Terengganu,
yang inilah yang ada di Jawa. Kita lihat dari segi perkapalan, perkapalan kita lah mempunyai teknologi yang sangat tinggi. Jong ialah kapal terbesar dunia. Kemudian orang Cina datang, mereka meniru kapal Jong, dan Barat memanggil Jang, dan Barat mengisytiharkan kapal Jang dibina oleh orang Cina asalnya. Kajian menunjukkan orang Cina pinjam istilah Jong daripada orang Melayu. 7 Jong masuk Kuala, anjing masih bercawat. Itu peribahasa Melayu, menunjukkan Jong ialah bahasa Melayu asal. Di dinding Borobudur dilukis Jong yang dibina oleh orang Jawa bersama dengan pelayar-pelayar alam Melayu. Itu sejarah yang tidak ditulis. Kita lihat adik Jamal Kubra, namanya Syekh Salahuddin. Syekh Salahuddin ini bertapa di gua. Gua itu ialah Bukit Panau yang ada sekarang, berada dalam kawasan Cermin. Di sini ada gua, di situlah dia bertapa, adik kepada Jamaluddin Kubra, iaitu ayah kepada wali pertolongan pertama. Adiknya tidak berminat untuk pergi ke Jawa, tetapi dia menjadikan Sufism sebagai amalan hariannya. Dia bertapa, istilahnya bertapa dalam sejarah, dan di sinilah Hang Tuah telah menjadi guru, menjadi murid kepada Hang Tuah dalam sejarah petani. Di bukit ini, bukan di Gunung Ledang. Dalam sejarah Melayu mengatakan Hang Tuah berlayar daripada Melaka ke Gunung Ledang 7 hari 7 malam dan berguru dengan Adiputra dalam gua. Bohong. Sebab daripada Melaka ke Gunung Ledang hanya separuh hari tak sampai, bukan 7 hari 7 malam. Kalau 7 hari 7 malam tidak, bukan di Gunung Ledang. Gunung Ledang tidak ada gua, tuan-tuan. Yang ada gua adalah gunung ini. Inilah yang menjadi tempat pertapaan Hang Tuah. Sebab orang petani menggunakan kapak, dan bila Hang Tuah turun daripada pertapaan, dia bertemu dengan perompak yang menggunakan kapak. Kapaklah identiti orang petani. Oleh itu sejarah harus ditinjau berbeza-beza tempat. Dan kita lihat ini ialah kubur Adiputra, yakni adik kepada Jamal Kubra di atas Bukit Panau. Ini menguatkan lagi bukti arkeologi bahawa Adiputra bukan di Gunung Ledang tetapi di Bukit Panau. Sampai sekarang Bukit Panau menjadi tempat pertapaan. Kebetulan tuan-tuan, Bukit Panau ini duduk bersebelahan dengan rumah saya di sebelah, di tebing ini. Setiap tahun ada orang yang naik bertapa. Di sebelah sini ada 2 kubur yang tidak dapat dikenali, sangat panjang saiznya. Dalam tahun 60-an didapati ada orang Arab berjubah datang ketika saya masih kecil. Mereka melawat kubur tersebut. Kita tidak tahu apa identiti kubur tersebut, apakah ada hubungan dengan sejarah yang lama. Kita lihat, ini ialah Wali Songo yang pertama. Dia mengekalkan nama Gresik tempat asalnya. Gresik ni tuan-tuan tahu di mana? Gresik yang ada di Jawa itu diambil daripada Gresik di Patani. Ini Gresik, masjid Gresik yang terkenal, masjid yang tidak siap. 2 sahabat daripada Cina, seorang memeluk Islam, seorang memeluk, masih kekal dengan Hindu. Abangnya yang Islam membina masjid ini, adiknya membina kuil di sebelahnya. Kalau tuan pergi Gresik, ada 2 masjid yang simbol persaudaraan tetapi berlainan agama, hidup harmoni. Dan Wali Songo mengambil Gresik inilah untuk namakan Gresik di Jawa. Namanya Klaten, namanya Gresik, ialah tempat-tempat yang ada di Patani. Sejarah belum ditulis, setahu saya belum ditulis. Oleh sebab itu para pelajar yang akan menjadi intelektual kita, jadilah sejarah untuk membentuk jati diri kita. Kajilah sebaik mungkin daripada sumber yang kita boleh percayai. Dan kita lihat di Gresik, tuan-tuan, ini namanya Telaga Hang Tuah. Hang Tuah dalam sejarah petani, bukan di Melaka. Melaka, tuan-tuan, pada masa itu sampai kepada Sengeting Kera. Oleh sebab itu bila sebut Melaka, maka petani itu Melaka sebutnya, bukan Melaka sekarang. Bila sebut Melaka pada masa itu, tuan-tuan, bukan Melaka yang kecil sekarang. Melaka itu meliputi Borneo dan juga sampai ke Siam. Itulah Melaka. Kalau saya datang dari Melaka, boleh jadi datang daripada petani, boleh jadi daripada Borneo, boleh jadi daripada Sumatera. Itu Melaka dalam konteks yang lama. Begitu juga Brunei, tuan-tuan. Brunei itu seluruh Filipina itu Brunei, seluruh benua itu Brunei. Kalau sebut dalam kurun yang ke-12, saya datang dari Brunei, maksudnya barangkali dalam Filipina. Sekarang Brunei sangat kecil. Kita lihat dalam konteks sejarah, sejarah memberikan erti yang berbeza. Hang Tuah bertapa di Bukit Panau dan pernah berada di Petani dan membina sebuah telaga. Dia gali sendiri.
Airnya tak pernah kering, tuan-tuan. Ini berada dalam berdepan dengan Masjid Gresik. Tuan-tuan pergi melawat. Mana sama ada benar atau tidak, ini bukan satu benar yang pasti, tuan-tuan. Hanya catatan lisan ke lisan. Dalam sejarah petani, Hang Tuah digambarkan telah bersama dengan Sultan Petani menentang Siam. Orang petani pula bersama Hang Tuah menentang Portugis di Muang. Itu dicatatkan dalam sejarah petani. Oleh sebab itu kita lihat cross check dalam semua sejarah untuk kita melihat sejarah yang lebih dekat. Ini sejarah Ibn Battuta. Ibn Battuta telah mengembara ke seluruh dunia dan akhirnya sampai ke Kuala Krai. Yang saya sebutkan, dia sampai di Kuala Krai. Di Kuala Krai dia kata rajanya ialah orang Turki. Namanya lah Arduja. Kelantan diperintah oleh Turki dan ketika itu alam Melayu berada di bawah kerajaan Osmania. Barangkali benar, barangkali tidak. Kalaulah Ibn Battuta berbohong, ramai orang mendakwa dia berbohong, maka Kelantan pernah diperintah oleh Osmania. Oleh sebab itu kita lihat, dia sebut Kilo Krai, duduk tepi pantai. Sekarang Kuala Krai ini, tuan-tuan, duduk di dalam pedalaman. Mereka kata salah, tetapi geografi berubah. Oleh sebab itu, tuan-tuan, kita lihat dalam penggalian di Pasir Mas, kita temui di bawahnya ada pokok nipah yang menunjukkan bahawa Pasir Mas itu berada di tepi laut. Barangkali sekarang berada di daratan. Maka kita lihat sejarah yang ada hubungan dengan Melayu ialah Osmania. Osmania adalah kerajaan yang terakhir umat Islam yang berpusat di Istanbul, dan Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabatnya dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bainama nanu hala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naktubu idza su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu Madinah ini tuftahawalan Konstantiniyah aw Romiyah, faqala man yaqul tuftahawalan yani Konstantiniyah. Para sahabat bertanya Rasulullah, bandar manakah yang umat Islam akan buka lebih awal? Apakah bandar Konstantinopel ataupun bandar Rom? Maka Rasulullah mengatakan Konstantinopel akan dibuka lebih awal, yakni bandar yang diperintah oleh Hercules. Dibuka Istanbul oleh Sultan ini, Sultan Muhammad Al-Fatih. Inilah apabila dia membuka Konstantinopel, dia menukar menjadi bandar Islam. Dalam bahasa Turki dipanggil Islambol. Orang Malaysia sebut Istanbul. Islambol. Ini bandar Islam yang ditukar oleh Sultan Al-Fatih menjadi bandar Islam yang menjadi pusat pemerintahan umat Islam sedunia, termasuk alam Melayu. Hadis ini yang Rasulullah bersabda, la taftahanna Konstantiniyah wal ni'mal amir amiruha wal ni'mal jaish hadzal zalikal jaish atau kama qala, akan dibuka kota Konstantinopel oleh pemimpin yang terbaik, yang disertai oleh sebaik-baik tentera yang membuka kota Konstantinopel, dan dibuka oleh Muhammad bin Fatih. Maknya seorang Kristian, ayahnya seorang raja yang sangat alim, iaitu Sultan Murad, yang berkahwin dengan ahli kitab, sebab Islam membenarkan orang Islam berkahwin dengan ahli kitab, dan ibunya ialah seorang Kristian. Dan kita lihat sezaman dengan Osmania, di Melaka diperintah oleh Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah mempunyai istana bukan yang dibina seperti ini, tuan-tuan. Istana Mansur Shah ialah istana batu yang besar, sehebat bandar istana di Istanbul, tetapi sejarah tidak ditulis. Sultan Mansur Shah dijemput oleh Sultan Ahmad Fatih untuk dilantik menjadi Gubernur Osmania di kawasan timur, dan Sultan Mansur Shah telah berlayar ke Istanbul dengan Hang Tuah dengan kapal ini, namanya Mendam Baladi. Kapal yang terbesar di dunia ketika itu. Kalau nak banding dengan kapal Portugis tak sampai 1/3 kapal ini. Kapal ini boleh muat sebanyak ini. Panjangnya 180 kaki, lebarnya 36 kaki, dan dia boleh masuk 400 prajurit dan 100 orang pendayung. Ada 3 meriam besar, dan itulah sebahagian kekuatan Sultan Mansur. Sultan Mansur mempunyai logistik peperangan yang hebat, tetapi sayang Tun Sri Lanang menyatakan orang Melaka tidak ada teknologi kecuali keris dan lembing. Bohong. Tun Sri Lanang ialah rupa-rupanya tali barut Portugis. Dan Sultan Mansur Shah dilantik menjadi Gubernur Kerajaan Osmania di sebelah timur. Bendera Melaka ketika menentang Portugis ialah bendera Osmania, yakni bola bintang. Dan dalam riwayat yang lain, seorang pengkaji
kumpulan pengkaji Malaysia yang pergi ke Istanbul mengkaji manuskrip, mereka temui satu fakta yang saya tidak dapat sahkan, iaitu Sultan Ahmad Fatih telah mengawinkan Sultan Mansur Shah dengan putrinya. Ini ialah satu manuskrip yang ditemui di Istanbul oleh sekumpulan pengkaji. Mereka sampai pada saya dan saya tidak lihat manuskrip ini. Dan katanya melahirkan seorang raja yang sangat-sangat alim, namanya Sultan Alauddin Riayat Shah. Inilah Sultan, cucu kepada Sultan Ahmad Fatih, mengikut kajian ini. Dan dia telah melaksanakan undang-undang Islam di Melaka. Dia telah menyediakan konon Melaka dan melaksanakan hukum ta'zir dan hudud, qisas dan juga undang Islam secara sempurna, dan juga hukum harabah dilaksanakan di Melaka sejak daripada kurun yang ke-15. Oleh sebab itu, maka British mengatakan ketika kami sampai ke Tanah Melayu, di situ tidak ada sebarang undang-undang. Oleh sebab itu, bila kamu merdeka, hendaklah kamu menggunakan undang-undang Kristian common law. Dan kita jadikan undang-undang Kristian menjadi undang-undang negara sampai hari ini. Undang Islam dihapuskan dan kita mendaulatkan kelatan undang-undang sebagai undang-undang Kristian. Sayang sama sekali, Sultan ini telah melaksanakan hukum harabah di dalam undang-undang Laut Melaka. Laut Melaka ini ialah perompakan di perairan, dianggap sebagai harabah yang hukumannya ialah salib. Dilaksanakan Melaka dan Melaka telah muncul sebagai pelabuhan yang teraman di kawasan timur. Sayang sejarah kita tidak pernah menulisnya. Cuma Tun Sri Lanang ada menyebut raja ini akan mengawal di siang malam dan pernah membunuh perompak yang sedang melanda Melaka, dan sifatnya sama seperti Khalifah Umar bin Aziz dan sangat mirip pada sifat Khalifah yang kelima, iaitu Khalifah Umar bin Aziz. Tetapi sayang tidak dinyatakan tentang hukum hudud yang dilaksanakan Melaka dengan jayanya. Dan kita lihat hukum yang dilaksanakan di Melaka pada kurun yang ke-15 oleh Sultan Alauddin, termasuklah qisas. Berzina muhsan akan direjam. Kemudian hukum potong tangan, tuan-tuan, potong tangan orang mencuri. Kata orang sekarang, potong tangan orang mencuri ini zalim, tuan-tuan. Sebenarnya kita nak potong tu bukan orang zalim, yang tangannya panjang. Yang kita nak potongnya panjang tu, yang supaya sama panjang orang lain. Kalau biarkan dia panjang, dia akan mencuri. Seolah kita membela orang yang dicuri daripada orang yang mencuri. Oleh sebab itu ekonomi riba adalah haram. Oleh sebab itu negara yang mengamalkan riba, tuan-tuan, dia bukan negara Islam, negara jahiliah, sebagaimana Rasulullah telah istiharkan dalam khutbah yang terakhir. Maka amalan riba, maka saya istiharkan hari ini tahta qadami, saya letakkan di bawah tapak kaki saya, dan saya istiharkan dua amalan riba yang saya batalkan hari ini, iaitu riba dan hutang darah. Oleh sebab itu negara yang mengamalkan riba ialah negara jahiliah. Kita negara jahiliah. Sebab sistem ekonomi kita, maaf saya tuan, menggunakan kapitalisme, liberalisme, pragmatisme. Dan undang-undang Melaka ialah untuk melaksanakan maqasid al-syariah, iaitu hifzuddin untuk mengawal agama, hifzul mal untuk hifzul nafs untuk mengawal nyawa, hifzul aqal diharamkan arak sebab untuk menjaga akal, hifzul arad dan untuk memuliakan keturunan dan juga maruah. Oleh sebab itu tidak boleh menuduh orang sebarangan. Hifzul mal akhir sekali, dan inilah menjaga harta, dan potong tangan adalah untuk menjaga ini. Ini telah dinaskan dengan jelas dalam Al-Quran. Oleh sebab itu tuan-tuan, bukan saja Melaka melaksanakan hukum hudud, tetapi dilaksanakan di Pahang ketika Sultan Abdul Ghafur, dan kita lihat Nasrah yang melaksanakan hudud di Pahang telah jelas ada. Di Kedah dilaksanakan hukum Islam ketika Sultan Muhammad Jiwa. Sultan Muhammad Jiwa adalah sultan yang paling alim dalam sejarah Kedah, tuan-tuan. Inilah sultan yang telah melaksanakan hudud di Kedah pada kurun yang ke-16-17, tuan-tuan. Begitu juga di Perak dilaksanakan hukum hudud oleh sultan yang datang dalam kurun yang 16 yang sama zaman dengan Sultan Muhammad Jiwa di Kedah. Mereka sama-sama melaksanakan hukum Allah. Dan Sultan Muhammad Jiwa, tuan-tuan kaji bagaimana cara hidupnya. Dia telah lari daripada istana. Dia tidak ingin menjadi raja. Akhirnya dia berguru di Mekah. Ulama besarnya dipelajari dan dia tidak pernah isytiharkan dia adalah sebagai anak raja. Akhirnya ayahnya meninggal dan orang mencari siapakah pengganti Sultan Kedah. Mereka kata ada anak dia masa dia muda-muda dulu. Mereka keluar tapi entah ke mana, cari. Akhirnya ditemui sultan ini, dibawa kembali, dan dialah seorang raja yang alim melaksanakan hudud di Kedah. Dan tuan-tuan harus melihat Akif di Al-Usta, mengkaji tentang perkara ini. Sayang saya pergi ke Akif Al-Usta
dapati bahawa surat Sultan Abdul Hamid tentang Pulau Pinang diletakkan sebagai tempat buku yang tidak ada nilai. Kemudian apabila sekarang baru diketahui bahawa itulah satu khazanah Kedah yang tidak ada nilainya, yang harus dijaga sebaik mungkin, tapi pada masa itu diletakkan sebagai penyendai pintu. Masya Allah. Kita lihat Terengganu melaksanakan Islam jauh lebih awal daripada Kedah, daripada Melaka. Kurun yang ke-13 telah melaksanakan Islam. Bahkan di Kelantan saya sebutkan tadi, Siling mengatakan Sultan Mutawakil telah melaksanakan Islam, syariat Islam dalam kurun yang ke-12. Sejarah perlu ditulis kembali. Kita lihat juga bagaimanakah Portugis takut kepada Khalifah sebab Khalifah menjaga Melaka. Akhirnya Portugis telah mengalahkan Melaka. Kota Melaka ialah kota batu yang kokoh perkasa. Itulah yang dilukis oleh Portugis. Oleh sebab itu Melaka tidak roboh kotanya. Pengkhianat daripada dalam yang membuka kota ini. Pengkhianat Melayu sentiasa wujud dulu, kini dan selamanya. Inilah orang Melayu yang sebagai sifat baiknya yang lidahnya fasih tetapi pengkhianat. Sejarah telah berlaku dan kita lihat bagaimanakah Wali Songo telah membentuk kerajaan yang besar di Jawa, kemudian merebak ke Sulawesi, melebak ke Filipina. Filipina namanya adalah pusat Islam yang besar, tuan-tuan, satu masa dulu. Pusat perkembangan Islam di Filipina namanya Ia Amanillah, sekarang disebut Manila. Oleh sebab itu Ia Amanillah telah dimurtadkan sepenuhnya oleh Spanyol dan sekarang Manila telah menjadi bandar murtad sama sekali. Kita lihat inilah bendera yang digunakan oleh alam Melayu. Semuanya menggunakan bendera Osmaniyah. Osmaniyah menggunakan bendera bulan dan bintang. Merah dan putih ini simbol kepada perjuangan Islam. Islam yang dibawa oleh Khalifah Islam yang terakhir, yakni Khalifah Osmaniyah. Dan kita lihat untuk mengalahkan umat Islam di kawasan ini, musuh Islam mengkaji kelemahan Islam, dan inilah di antara mereka yang mengkajinya ialah Senok Honje yang telah pergi ke Mekah untuk melihat kekuatan umat Islam, dan Khalifah telah melantik umat Islam sebagai gubernur mereka di sebelah timur, antara lain Syekh Daud Patani, Syekh Ahmad Patani, kemudian kita lihat Syekh Ahmad Al-Khatib Amin Angkabawi. Dan Mekah ketika itu, tuan-tuan, ketika di bawah Osmaniyah, ialah bumi umat Islam yang percuma. Tuan-tuan boleh pergi bila masa, boleh beli harta di sana, tapi sayang akhirnya bumi umat Islam yang diperintah oleh Khalifah terakhir ini dikalahkan oleh musuh Islam, yaitu Yahudi, British dan keluarga Saud. Telah bersama-sama dengan Yahudi untuk mengalahkan kerajaan Islam terakhir, dan Mekah lagi bukan lagi jadi bumi umat Islam, tetapi bumi keluarga mereka. Tuan-tuan minta izin kepada mereka untuk pergi. Sayang, ketika di bawah Osmaniyah, dia menjadi bumi untuk umat Islam seluruhnya. Hari ini kita terpaksa menyewa rumah kita sendiri, dan bangunan inilah yang sedang diruntuh sekarang untuk menghilangkan sejarah keagungan Turki Osmaniyah. Ulama kita ketika itu berkumpul di Mekah. Di sebelah kirinya adalah Syekh Abdul Samad Al-Palambani, yakni guru kepada Sultan Muhammad Jiwa. Kemudian kita lihat Sultan Muhammad Jiwa kemudiannya mengambil Syekh Abdul Samad Al-Palambani untuk dijadikan sebagai qadhi, ayahnya sebagai qadhi Kedah yang pertama. Di sebelahnya Syekh Muhammad Asy'ar Al-Banjari yang tulis Sabil tadi, ulama yang menyuruh jihad di Mekah untuk menentang untuk penjajah di kawasan timur, termasuk negara kita. Di sebelahnya adalah Syekh Abdul Wahab Bugis, seorang ulama yang besar daripada Makassar. Dan yang paling kanan ialah Syekh Sulaiman Abdul Rahman Misri, seorang ahli falak yang terkenal daripada Jawa. Ini ialah di antara tokoh-tokoh ulama kita yang besar yang menyuruh perjuangan jihad, yang dilupakan bila kita menyambut kemerdekaan. Nama mereka tidak pernah disebut, sayang. Dan inilah yang ditakuti oleh Belanda, yaitu Syekh Nawi Al-Bantani yang menulis Marah Al-Labid. Dan Syekh ini katanya menulis lebih 100 buah kitab dalam bahasa Arab. Bahasa Arabnya lebih fasih daripada orang Arab, dan dia bersolasi di Mekah. Dan bila dia keluar fatwa, maka fatwanya ini akan dipatuhi oleh seluruh umat Melayu, dan murid-muridnya tersebar ke seluruh alam Melayu. Dan apabila dia mengatakan bahawa tidak boleh bekerjasama dengan kerajaan Belanda, maka dia dipatuhi oleh seluruh penduduk Jawa. Kebanyakan bangsawan Jawa bersama dengan penjajah untuk menjajah bangsa mereka sendiri. Dan kita lihat keraton itu simbol pengkhianatan bangsa Jawa terhadap bangsanya sendiri. Dia menjajah bangsanya bersama dengan Belanda. Oleh sebab itu, tuan-tuan, melawat keraton di Jawa, maka ingatlah bahawa disitulah pengkhianatan bangsawan kepada bangsanya mereka sendiri yang menjajah bangsanya sendiri. Dan ini mengatakan bahawa haram untuk melakukan demikian.
Begitu juga Syekh Ahmad Patani yang menulis Faridatul Faraid, ialah tokoh yang besar yang menjadi sebagai duta Kerajaan Osmaniyah di sebelah timur. Begitu ke Syekh Ahmad Patani, Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, orang Minangkabau, menjadi 3 serangkai ulama dalam kurun yang ke-19 untuk berjuang menentang penjajahan. Nama mereka tidak pernah disebut, tuan-tuan. Oleh sebab itu Senuk Honji datang ke sana untuk melihat kekuatan umat Islam, dan saya dipesan untuk berhenti pukul 9.30. Oleh sebab itu saya tidak boleh teruskan dengan sebelum ini saya nak tamatkan dengan peristiwa ini. Oleh sebab itu Kerajaan Osmaniyah telah ingin membentuk khalifah umat Islam yang berada di timur dengan menggabungkan di antara Kelantan, Terengganu, Petani dan Kemboja. Pertama sekali harus dicantumkan seluruh alam Melayu di bawah sebuah khalifah. Khalifah itu mesti berada di bawah Osmaniyah. Calon khalifah umat Islam ialah ini dia, Raja Ali Kelana. Barangkali tuan-tuan tak pernah dengar nama ini. Dia Raja Riau yang sangat alim, yang ditugaskan oleh ulama di Mekah untuk menjadi khalifah umat Islam. Tuan-tuan tidak akan kenal nama ini sebab dipadamkan oleh British. Calon yang kedua ialah Sultan Zainal Abidin yang ketiga untuk menjadi khalifah umat Islam bagi negeri yang dicantumkan antaranya adalah Kelantan, Terengganu, Petani dan Kemboja. Kemudian akan dicantumkan dengan negeri-negeri yang lain termasuklah Jambu, negeri-negeri yang di bawah Segenting Kera akan dicantumkan untuk menjadi khalifah yang lebih besar. Akhirnya akan dicantumkan Kedah, Perlis, Perak, Johor dan seluruhnya di bawah satu khalifah, satu ummah, satu khalifah. Tetapi berita ini tak pernah ditulis dalam sejarah negara kita. Dan calon yang ketiga ialah Sultan Mansur Kelantan yang menjadi murid kepada Syekh Ahmad Patani, dan ini juga telah dinafikan. Apabila British mengetahui, maka British segera menyerahkan selatan Thailand ini, negeri Melayu, kepada Siam secara percuma. Termasuk Patani diserahkan oleh Inggeris kepada Siam supaya Siam tidak mengekal, tidak akan membenarkan khalifah Islam ditubuhkan di sini. Maka Tengku Mahyudin yang menjadi anak raja Patani terakhir telah kecewa. Perjuangannya telah kecundang, akhirnya dia dibunuh. Perjuangannya disambung oleh Haji Sulong yang dilatih di Mekah, dan dia juga telah dibunuh oleh Siam, dimasuk dalam guni, dicampak ke laut. Itulah nasib umat Islam. Dan bagaimanakah kemerdekaan? Oleh sebab itu tuan-tuan, saya tidak sempat untuk masuk sejarah kemerdekaan negara kita. Bagaimanakah peranan para ulama yang dilupakan apabila kita merdeka? Nama mereka dipadamkan dalam sejarah. Yang ditunjukkan sebagai pejuang kemerdekaan ialah mereka yang tidak berjuang. Nak tahu siapa pejuang negara kita? Kita lihat episod yang seterusnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh situ tuan-tuan, saya dengan rendah hatinya menulis beberapa buah buku untuk tuan rujuk, iaitu buku-buku bertajuk Malaysia, buku yang telah laris sebaik saja dicetak, dan sekarang malam ini saya tak boleh bawa buku ini, yang menceritakan sejarah umat Islam daripada awal, umat Melayu. Saya juga menulis buku ini, Keretaan Bintang Melayu Langit Turki, yang menceritakan hubungan alam Melayu dengan Turki, yang barangkali bekas sumber British. Buku yang saya tulis juga adalah buku yang berkaitan dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi dan sejarah para anbiya, bagaimanakah Nabi Adam sampai kepada keturunannya. Dan ini saya tulis dalam buku Mantik dan Etnomantik dengan rendah diri. Buku ini telah memenangi buku terbaik negara tahun 2014 yang lepas. Oleh sebab itu saya serah pada tuan. Juga buku terakhir saya tulis ialah bicara sains Islam. Sebenarnya saya pensyarah sains, bukan pensyarah sejarah pun, tetapi tanggungjawab saya untuk sampaikan mesej ini kepada seluruh mereka yang cintakan kebenaran. Sebab sejarah yang benar adalah ilmu, sejarah yang palsu adalah bukan ilmu. Saya bawa contoh di sini, tuan-tuan yang berminat boleh dapat demikian, ada sedikit dalam kereta saya, dan saya serah kembali pada Tuan Mudi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.